قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram berkenaan dengan hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Muhammad yang dikenali sebagai Ibnu Hajar Al-Asqalani, lahir pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah, rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'na Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita sekarang ni masih lagi di dalam bab wudu, hadis yang ke-17. Hadis yang ke-16 katanya, wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu fi sifati hajjin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ibda'u bima bada Allahu bih akhrajahu an-Nasa'i hakadha bilafdhil amri wa huwa 'inda Muslim bilafdhil khabar. Maksud hadis daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma mengenai cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan haji. Sabdanya, kamu mulailah dengan apa yang dimulakan oleh Allah tentang haji. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dengan perkataan perintah, oleh Imam Muslim dengan lafaz khabar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni kita berada di dalam bab wudu. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mendatangkan satu hadis yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab haji. Benda kaitan dia ada. Hadis ni walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda dalam bab haji, akan tetapi hadis ni nisbah ibrahnya adalah secara umum. Okey. Cerita dia lagu mana? Kita tengok khabar dulu. Sebab wurudnya hadis ni, sebab datangnya hadis ni. Kita kalau kita buat umrah ataupun kita buat haji, di antara rukun haji dan rukun umrah adalah kita sa'i di antara Safa dan Marwah. Orang hak yang biasa pergi dia tahulah Safa dan Marwah. Kalau hak biasa pergi tak tahu Safa Marwah, memang pelik sungguh mu haji ke dak, buat umrah ke dak, dah kenal Safa Marwah. Dah buat haji mana, buat umrah mana. Okey, Safa ni dulu bukit, Marwah dulu bukit. Lah ni kita nak cari bukit tak ada dah, situ habis dah. Jadi gini, ceritanya kalau kita buat umrah, di antara rukun umrah adalah sa'i. Kita kalau kita umrah, lepas daripada kita tawaf, kita pun pergi sa'i. Sa'i ni jalan lah di antara bukit Safa dengan bukit Marwah. Sampai 7 kali. Safa, Marwah, Marwah, Safa, Safa, Marwah. Jadi sampai cukup 7 kali. Begitu juga ketika kita mengerjakan haji. Selepas daripada kita tawaf, kita pun sa'i 7 kali. Baik. Jadi sekarang ni dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata lagu mana? Innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah di antara syiar-syiar Allah. Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah daripada tawaf,
Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah kita nak lagu mana ni, kita nak ni, kita nak mula hak mana? Kita nak mula kat Bukit Safa dulu ke kat Bukit Marwah dulu? Okey. Ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf, Rasul pun khabar lagu mana? Nabda'u bima bada Allahu bih. Kita mulakan dengan apa yang dimulakan oleh Allah dengannya. Dalam Quran Allah Ta'ala mula dengan benda Innas Safa wal Marwah. Jadi Allah Ta'ala sebut Safa dulu. Jadi kita mulakan dengan Bukit Safa. Naik Bukit Safa, situ permulaan. Pergi ke Bukit Marwah sekali. Daripada Bukit Marwah ke Safa, sampai ke 7 kali. Jadi penghujungnya di Bukit Marwah. Baik, jadi dalam hadis tersebut Rasulullah menceritakan lagu mana? Kita mulakan apa yang dimulakan oleh Allah. Ataupun dalam riwayat Imam An-Nasa'i, mulalah dengan apa yang dimulakan oleh Allah. Mula ke Bukit Safa dulu, lepas tu baru mula Bukit Marwah. Okey, perkataan Rasulullah, mulakan apa yang Allah Ta'ala mulakan dalam Al-Quran, digunakan juga dalam bab wudu. Dalam bab wudu ni kita nak basuh benda dulu. Memang kita tahu belaka dah basuh benda, kita nak belajar Sebab apa kita pergi basuh muka dulu? Sebab apa pergi basuh tangan kediang? Lepas daripada muka, lepas tu apa pergi sapu kepala? Kalau kita nak basuh kaki dulu, mana hukum? Bawa pelik sikit nak basuh kaki dulu. Boleh ke tak? Basuh muka dulu lah. Muka dulu. Basuh muka tu biasa kan? Basuh tangan dulu lah. Boleh ke tak? Okey, sini hak yang kita nak bincang. Memang hak yang kita buat, basuh muka dulu, basuh tangan dulu, sapu kepala, basuh kaki. Dah ambil mana cara lagu tu? Satu. Dah kalau kita basuh cara lain, warna hukum? 2. Okey. Jadi Imam Ibn Hajar didatangkan hadis ni dalam kitab Bulughul Maram. Dia ingin khabar kepada kita bahawasanya di sana ada ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahawasanya wajib kena basuh muka dulu. Sebab Allah Ta'ala mulakan dalam Al-Quran dengan basuh muka dulu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila nak berdiri kepada sembahyang, mu kena basuh muka-mukamu. Lepas tu barulah wa aydikum ilal marafiq, barulah mu basuh tanganmu hingga ke siku. Jadi Allah Ta'ala mula muka. Jadi kita mula mukalah. Allah Ta'ala mula, lepas tu Allah Ta'ala letak tangan nombor 2. Kita kena basuh tangan nombor 2. Allah Ta'ala letak dalam Quran sapu kepala, kita letak sapu kepala nombor 3. Lepas tu Allah Ta'ala khabar dia pula basuh kaki, maka kita letak basuh kaki hak last sekali. Tu masalah rukun-rukun wudu. Baik, dah buat lagu tu, apakah hukum? Sepakat ulama kata hak tu hak paling comel, tanpa ada khilaf. Cuma ulama khilaf lagu mana? Buat lagu tu wajib ke tak wajib? Kalau mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, dia kata wajib. Sama juga dengan mazhab Hanbali, dia kata wajib. Wajib kena tertib. Mesti kena basuh muka dulu. Kalau pergi basuh kaki dulu tak jadi. Basuh tangan dulu tak jadi. Kena basuh muka dulu. Kalau mazhab kita. Tak boleh kena basuh muka dulu. Sebab kita kena mula benda yang Allah Ta'ala mulakan. Okey, jadi wajib kena tertib. Sebab itulah kalau kita belajar dalam kitab fiqh, dia katakan rukun wudu ada 6. Yang pertamanya niat, yang keduanya basuh muka, yang ketiganya basuh tangan, yang keempat sapu kepala, yang kelima basuh kaki, yang keenamnya tertib. Ikut aturan dia. Basuh muka dulu, rukun wudu wajib kita kena buat gitu. Kalau pergi basuh kaki dulu tak jadi basuh kaki dulu. Kena basuh muka dulu. Baik. Sebahagian daripada ulama mazhab Hanbali, mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki, dia kata tertib dah wajib. Comel tertib tu memang comel lah tertib. Tapi tak wajib. Kalau tak tertib pun tak ada masalah. Bahan basuh kaki dulu tak ada masalah. Cuma kita dah ikut sunnah dah. Wuduk tetap sah. Pandangan dia. Tapi pandangan mazhab Syafi'i wajib. Kerana banyak lagi lah alasan-alasan yang lain. Di antaranya, biarlah kita sebut sikit. Di antaranya dalam Quran, Allah Ta'ala khabar apabila mu nak sembahyang, mu basuh muka. Lepas basuh muka, basuh tangan. Lepas basuh tangan, sapu kepala. Lepas sapu kepala, basuh kaki.
Jadi dalam kaedah bahasa Arab, dalam percakapan bahasa Arab, dia tidak akan memisahkan perkara yang sejenis dengan suatu yang lain, melainkan ada sebab. Tengok Tuhan kata lagu ni, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Jadi sekarang ni yang basuh kaki diletak selepas daripada basuh sapu kepala. Dalam kaedah bahasa Arab, kalau benda sejenis dia letak setepak. Kalau sekiranya tertib tidak diwajibkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyelangi sapu kepala di antara basuh tangan dengan basuh kaki. Pucuk Allah Taala letak sapu kepala di antara basuh tangan dengan basuh kaki, sedangkan basuh kaki dia sama dengan basuh muka dengan basuh tangan. Tuhan tak sekali celah dengan benda lain, maka ada sebab, ada tujuan, ada faedahnya. Mazhab Syafi'i dia memahami bahawasanya itu adalah memberi maksud kena tertib dalam kita mengambil wudu. Okey, dua. Yang ketiga, ini hujah mazhab Imam Syafi'i. Ramai sahabat yang meriwayatkan, yang menceritakan tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang meriwayatkan tentang wudu menceritakan bahawa Rasulullah basuh muka dulu lah dengan kaki. Baik. Jadi itu di antara dalil-dalil kepada mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya tertib di dalam berwudu adalah wajib, mesti. Okey, habis. Itu maksudnya daripada Jabir radhiyallahu taala anhu mengenai cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan haji, sabdanya, kamu mulailah dengan apa yang dimulakan oleh Allah Taala. Benda Allah Taala suruh kita mula, kita mula. Okey. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dengan perkataan perintah, oleh Imam Muslim dengan lafaz khabar. Benda pula perintah khabar. Orang yang tak biasa belajar bahasa Arab payah sikit nak faham. Kalau orang yang biasa belajar bahasa Arab mudah je. Gini, ceritanya lagu mana? Dalam riwayat Imam An-Nasa'i kata Rasulullah, ibda'u bima bada Allahu bih. Mulalah, hendaklah kamu memulakan. Okey, itu perintah. Hendaklah kamu memulakan dengan apa yang dimulakan oleh Allah Ta'ala. Tapi dalam riwayat Imam Muslim, Rasul kata, nabda'u, kita mula. Khabar tu dipanggil, kita mula, nak cerita. Baik. Jadi, dalam riwayat Imam An-Nasa'i, perintah, suruh. Dalam riwayat Imam Muslim, khabar, bukan suruh, nak cerita. Kita mula. Itu secara ringkas lah. Tapi sebenarnya perbahasan khabar, kalam khabari, kalam insya'i, ni jadi panjang pula. Biarlah tak payah hurailah. Dia kalau kalam khabari, kalau orang mengaji kaedah, dipanggil dia mahtamadas sidqa wal kadhib. Setiap perkataan hak yang mungkin betul, mungkin tidak. Adapun masalah perintah dimasuk dalam insya', tu dia tidak ihtimal benar dan tidak ihtimal dusta. Tu biarlah, tu jadi panjang lebar pula. Biarlah kita nak buat makan le je, kita belajar ni buat makan le, nak buat amal le. Baik. Hadis seterusnya, wa anhu radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adara al-ma'a 'ala mirfaqayhi akhrajahu ad-Daraqutni bi isnadin dha'if. Maksud hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu juga katanya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia sahabat, ayah dia sahabat. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu, baginda meratakan air ke atas dua sikunya. Apabila Rasul berwudu, air sampai atas dua siku. Jadi siku basuh juga. Baik. Itu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Jadi Rasulullah akan pusingkan air di atas dua siku ni, dua siku lengan. Jadi dua siku lengan kena basuh juga. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Daraqutni, seorang ulama hadis, dengan sanad yang lemah. Hadis ini bukan sanad yang sahih, sanad lemah. Walaupun hadis ini sanad lemah, tapi makna bagi hadis ni adalah betul, sahih. Tidak semesti hadis itu hadis dhaif, makna dia juga dhaif. Kadang-kadang makna dia disokong oleh hadis-hadis sahih yang lain. Hadis ni memang sanad dia lemah, tapi kita kena ingat di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bazzar,
Imam At-Tabarani daripada hadis Wa'il bin Hujr ketika dia menceritakan tentang sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyebut lagu mana? Wa ghasala dira'aihi hatta jawazal mirfaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh dua lengannya sehingga melepasi dua siku. Okey. Begitu juga hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tahawi, Imam At-Tabarani daripada hadis Sa'labah bin Abbad daripada ayah dia, hadis ini diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut lagu mana? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh dua lengannya hatta yasilal ma'u ala mirfaqaih, sehingga mengalir air di atas dua lengan. Hadis ni walaupun sanad-sanad dia lemah, tapi saling mengkuatkan di antara satu sama lain. Sehingga kan sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya hadis ni naik kepada martabat hadis hasan. Dia hadis, ada hadis dhaif, ada hadis sahih, ada hadis hasan. Kalau hadis dhaif tidak boleh dijadikan hujah dalam hukum hakam. Berbeza dengan hadis hasan dan hadis sahih. Walaupun hadis ni sanad dia dhaif, tapi oleh kerana di sana ada hadis-hadis yang lebih kurang makna sama dengan dia, maka saling mengkuat di antara satu sama lain sehingga kan boleh dijadikan hujah. Baik. Sebab itulah Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um, dia sebut lagu mana? Kata Imam Syafi'i dalam kitab kitab Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, la a'lamu mukhalifan fi ijabi dukhulil mirfaqain fil wudu. Aku tidak mengetahui ada ulama yang berselisih pada hukum mewajibkan basuh dua siku ketika berwudu. Maksudnya Imam Syafi'i kata, setahu aku sepakat ulama mengatakan kena basuh juga dua siku masa kita berwudu. Jangan siku dak basuh. Macam budak-budak ambil air semayang. Kadang budak-budak ambil air semayang, kita tengok ni dak kena sekarang. Nampak kesang siku dak kena. Kalau budak-budak dak apa takut tua buat gitu juga. Budak-budak dak apa ada dosa. Budak-budak mai hak tua buat gitu juga, jeng kering Dan nak sah mana semayang? Wudu tak sah. Baik. Jadi sebab itulah kita kena jaga daripada wudu lagi. Tu di antara syarat-syarat sah sembahyang. Okey, habis. Seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi, akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibn Majah bi isnadin dha'if. Wa Tirmidzi an Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id nahwuhu wa qala Ahmad la yathbutu fihi syai'. Okey, maksud hadis katanya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna wuduk seseorang yang tidak menyebut nama Allah pada permulaannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia, Imam Abu Dawud dalam kitab Sunang dia, serta Imam Ibn Majah juga dalam kitab Sunangnya dengan sanad yang lemah. Sanad hadis juga lemah. Menurut Imam Tirmidzi daripada Sa'id bin Zaid dan Abu Sa'id seperti itu juga dalam riwayat Imam Tirmidzi. Kata Imam Ahmad tidak sabit mengenai sesuatu dalam hadis ini berkenaan dengan mula baca bismillah pada permulaan wuduk, tidak sabit. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ni menyebut bahawasanya tidak ada wuduk bagi mereka yang tidak membaca nama Allah ketika dia berwuduk. Orang yang ambil wuduk kalau tidak baca bismillah, maka tak ada wuduk. Maksud tak ada wuduk pada asalnya adalah tak sah wuduk dia. Itu pada asal. Tidak sah wuduk dia. Itu pada asal. Cuma majoriti ulama mengatakan bukanlah menafikan hakikat wuduk, bukan menafikan kamal, kesempurnaan wuduk. Orang yang ambil wuduk tapi tak baca bismillah, wuduk dia tidak sempurna. Maksudnya dia telah meninggal perkara sunat. Wuduk dia tetap sah. Sebab itulah sebelum daripada kita berwuduk, disunatkan kita baca bismillah. Disunatkan sebelum daripada kita berwuduk,
kita baca bismillah. Baik. Di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama, satu riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal dan pandangan yang masyhur dalam mazhab Hanbali, bahawasanya membaca bismillah sebelum daripada berwuduk bukanlah sunat, bahkan hukum dia adalah wajib. Dah hadis ni hadis dhaif ni, mana boleh dijadikan sandaran? Betul hadis ni hadis dhaif, tapi di sana ada hadis-hadis yang lain. Di antaranya dalam hadis yang sahih yang diriwayat oleh beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah diriwayat oleh Anas bin Malik, Qatadah, bahawasanya satu ketika sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari air untuk berwuduk sebab air tak ada dalam musafir. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak, Imam Ahmad, Imam An-Nasai, Imam Ibn Hibban, begitu juga Imam Baihaqi. Jadi dalam satu musafir, Rasulullah bersama dengan sahabat dia, tiba-tiba sebahagian daripada sahabat nak cari air wuduk lah, nak semayang ni tak ada air wuduk. Khabar kepada Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, ada tak siapa-siapa yang ada sikit air? Maka lalu tu orang pun marilah ada air sikit tok depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Rasul masukkan tangan Rasul dalam bekah tersebut, maka keluar air di celah-celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar air celah jari yo. Allahu Rabbi, mukjizat yang Allah Taala bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu di antara mukjizat Rasulullah. Kalau Nabi Musa alaihissalam, air keluar daripada celah-celah batu. Air keluar daripada celah batu. Mukjizat yang sama diberi kepada Rasulullah, air keluar. Tapi lebih hebat lagi, bukan setakat keluar daripada celah batu, keluar daripada tangan yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat. Maka sahabat pakai ambil wudu, ada orang yang minum, ambil belaka, guna belaka air tersebut. Ketika tu Rasul kata lagu mana? Masa Rasul tak tangan air tubik ya, Rasul kata tawaddau bismillah, hendaklah kamu berwuduk dengan nama Allah. Maka daripada hadis ni lah kata ulama sunat kita baca bismillah sebelum daripada kita berwuduk. Baca bismillah saja ke baca bismillahirrahmanirrahim? Sini berlaku khilaf pula Sebahagian daripada ulama kata yang dituntutnya bismillah saja. Namun sebahagian yang lain termasuk pandangan yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i adalah kita baca dengan sempurna. Hak yang paling afdal. Kalau baca bismillah saja dapat ada fadilah, tapi baca bismillahirrahmanirrahim, hak tu adalah lebih sempurna. Baik, jadi sebelum daripada kita berwuduk, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Sunat. Baik. Seterusnya kata dia, hadis yang ke-20, wa an Talhah bin Musarrif an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinshaq, akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dhaif. Maksud hadis daripada Talhah bin Musarrif, daripada bapaknya, daripada datuknya. Tengok, cucu ambil daripada ayah, ayah ambil daripada ayah dia, daripada toki dia. Ni dipanggil ilmu. Ilmu dia kena berguru, ambil daripada ulama. Dia kena berguru, kena bertalaqi, kena duduk depan guru. Bukanlah baca seorang. Baca seorang, dia bukanlah dikatakan menuntut ilmu. Tengok, kata dia lagu mana? Talhah bin Musarrif ambil daripada ayah dia, ayah dia ambil daripada datuknya. Ini dipanggil sana ilmu. Sebab itulah kata ulama lagu mana? Al-isnanu minad din, laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad ni pertalian ilmu sampai kepada Rasul adalah daripada agama. Kalau tak ada sanad, tak ada pertalian ilmu sampai kepada Rasulullah, maka orang tu dia boleh cakap benda yang dia kena cakap ikut hawa nafsu Akhirnya benda yang nafsu dia setuju, maka dia akan kata boleh. Nafsu dia tak setuju, dia akan kata tak boleh. Akhirnya menjadikan nafsu sebagai Tuhan, memperhambakan diri kepada nafsu, bukan memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Jadi sebab itulah pentingnya berguru. Kita kena belajar dengan guru yang pernah belajar daripada guru yang pernah belajar daripada guru. Begitulah bersambung sehingga kepada sahabat, sehingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, daripada Talha bin Musarrif, daripada bapaknya, daripada datuknya radhiyallahu anhu, katanya, aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasingkan antara air untuk berkomor-komor dan air untuk menyeduk ke dalam hidung. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang lemah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara apa yang kita bincang sebelum daripada ni adalah di antara sunat wudu berkomor dengan isap air ke hidung, masuk air ke hidung. Itu sunat wudu. Kalau kita tak buat, masa kita ambil wudu kita tetap sah. Kalau kita tak komor, terus basuh muka, terus basuh tangan, lepas basuh muka tak ada komor-komor pun, tak ada masuk air ke hidung, sah tak wudu? Sah. Sebab komor dengan masuk air ke hidung hukum dia sunat. Cuma walaupun wuduk kita sah, tapi kita telah meninggal satu kelebihan. Kita telah meninggal satu kelebihan. Kita telah meninggal perkara sunat. Kita meninggal pahala. Nampak? Sunat. Tapi sebenarnya penting kita melakukan sunat kerana sunat ni dia dapat menampung kekurangan hak yang kita buat dalam masalah hak, dalam benda hak yang fardu. Sunat ni dia menampung kekurangan hak yang kita buat hak fardu. Hak fardu kita buat ada kurang, maka ditampung oleh benda-benda sunat. Penting. Macam kita kata gini dah, kita makan nasi. Kalau kita makan nasi saja tak ada masalah, boleh je, kenyang boleh ada. Makan ikan saja tak gerak nak petang, tapi makan nasi saja tak makan ikan pun tak ada masalah. Tapi makan ikan tambah selera. Tok budu pula, tok lada, lebih lagi selera. Hak bahang sepinggang, ada budu jadi 2-3 pinggang. Bunyi budu je, tapi hak tu yang menambahkan selera. Jangan main gurau. Benda sunat je. Tapi sebenarnya hak tu dah hak yang akan menambahkan wuduk kita menjadi sempurna. Baik. Katanya, mana di antara sunat wuduk adalah kita masuk air ke dalam mulut. Cakap kita komor, lepas tu masuk air ke dalam hidung. Dua di situ. Dalam hadis ni menceritakan bahawasanya Rasulullah menceraikan di antara berkomor dan ngisap air ke hidung. Ambil air, komor, ambil air, masuk ke hidung. Ambil air, komor. Tengok, pisahkan di antara masuk air ke dalam mulut dengan masuk air ke dalam hidung. Pisahkan. Jadi sebenarnya kita boleh buat lagu ni. Kita ambil air, kita komor, terus air masuk ke dalam hidung. Tu kita tidak pisahkan. Boleh kita buat ambil air, komor, lepas tu ambil air, masuk ke dalam hidung. Lepas tu kita pisahkan. Okey ya? Boleh faham eh? Sekali lagi. Jadi kita komor saat ni, dia sunat kita komor atau sunat air, masuk air ke dalam hidung. Kita ambil air, kita komor. Ambil air, masuk air ke dalam hidung. Tu dipanggil kita pisahkan di antara berkomor dengan masuk air ke dalam hidung. Dan boleh kita buat ambil air, komor, lepas daripada komor, terus masuk air ke dalam hidung. Lepas tu kita gabungkan dalam satu cedok di antara komor dengan masuk air ke dalam hidung. Dalam hadis ini menyebut bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan di antara berkomor dengan masuk air ke dalam hidung. Cuma hadis ni adalah diriwayat dengan sanad yang dhaif. Bukan diriwayat dengan sanad yang sahih. Okey, satu. Hadis yang ke-21. Wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu. Thumma tamadmada wastanthara thalatha yumadmidu wa yanthuru min al-kaff alladhi ya'khudhu minhu al-ma'. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Maksud hadis daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengenai cara berwuduk. Sayyidina Ali menceritakan berwuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkomor-komor dan menyeduh air ke hidung 3 kali. Ia berkomor-komor dan menyeduh air yang di tapak tangannya.
yang ditapak tangannya. Maksudnya dia komo dengan masuk air ke hidung buat sekaligus. Tadi cerai Kang. Ni buat sekaligus. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i. Kita baca satu lagi hadis sebab sama perbahasan dia. Wa an Abdullah bin Zaidin radhiyallahu anhu fi sifatin nabi fi sifatil wudu'i thumma adkhala yadahu famadmada wastanshaqa min kaffin wahid yaf'alu dhalika thalatha muttafaqun alaih. Maksud hadis daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu mengenai cara berwudu. Kemudian Nabi memasukkan tangannya, lalu berkomo-komo, masuk tangan air dalam air lah. Lepas tu lalu Rasulullah berkomo-komo dan menjulur air ke hidung dari tapak tangan yang dilakukannya sebanyak 3 kali daripada satu tapak tangan. Sekali dia ambil air, dia komo terus air masuk ke dalam hidung. Sebanyak 3 kali Rasulullah ambil air, komo terus air masuk dalam hidung. Ambil air, komo terus masuk air dalam hidung. Jadi nampak riwayat Abu Daud dan Nasa'i daripada Sayyidina Ali, riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Zaid, Rasulullah tidak memisahkan di antara berkomo dengan masuk air ke hidung. Tapi dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang dhaif, Rasul memisahkan di antara berkomo dengan masuk air ke hidung. Okey, menurut dalam pandangan yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin, bahawasanya pandangan hak yang lebih sahih, pandangan hak yang difatwakan dalam mazhab Imam Syafi'i adalah disunatkan kita menggabung di antara komo dengan masuk air ke hidung. Kerana hadis yang menyatakan gabung di antara komo dengan masuk air ke hidung adalah hadis lebih sahih, kerana hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Okey. Jadi pendek kata, kalau kita ambil wuduk, sunat kita komo, sunat kita masuk air ke dalam hidung, 2. Cara komo, cara masuk air ke dalam hidung, dia ada cara pula. Hak yang paling comel adalah kita gabung daripada satu cedok di antara komo dengan masuk air ke dalam hidung. Okey, boleh faham kan? Kita gabung. Namun kalau sekiranya kita pisahkan, kita ceraikan, kalau kita tidak gabung, tetap kita mendapat fadilah berkomo dan memasuk air ke dalam hidung. Cuma cara hak yang paling comel, kerana diriwayat di dalam hadis yang lebih sahih, adalah dengan kita gabungkan di antara berkomo dan masuk air ke dalam hidung. Sampai tahap tu ulama kaji, sampai tahap tu sahabat perhati daripada perbuatan Rasulullah, ingin menyampaikan kepada kita segala perbuatan Rasulullah di dalam ibadat. Bukan setakat berkomo, bukan setakat masuk air ke hidung, cara Rasulullah berkomo dengan cara Rasulullah masuk air ke dalam hidung pun disebut oleh para sahabat lagu mana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, supaya kita dapat mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu secara keseluruhan. Okey, habis. Jadi kita ulang sekali lagi. Jadi menurut pandangan yang disebut oleh Imam Nawawi di dalam kitab Minhajul Talibin dan beberapa kitab dia yang lain, hak yang paling afdal adalah kita gabungkan di antara berkomo dengan masuk air ke dalam hidung. Kita gabungkan. Ambil air komo, lepas tu terus masuk air. Bukan gabung, ambil air komo, gung masuk air ke hidung, lalu nak napah kat mana? Maksud tak air dalam mulut dulu. Lepas tu hak yang ada dalam tapak tangan masuk pula dalam air dalam hidung. Kita dua saluran tu kalau kita sema dak napah kat hidung, kita napah kat mulut. Tak gitu. Dah kalau tok dalam mulut, tok dalam hidung, nak napah kat mana? Selok kita. Mai jenis hak lelah-lelah pula, teruk lagi. Bukan maksud buat sekaligus. Daripada satu cebok dengan tangan kita ni, kita ambil seraut dengan tangan kita, kita berkomok. Lepas tu hak yang ada saki baki dalam tapak tangan kita, terus kita masuk dalam hidung kita. Jadi bukanlah kita ambil setapak tangan, ambil pula setapak tangan, masuk air ke dalam hidung. Bukan cara lagu tu. Tapi kalau kita buat lagu tu pun tetap kita mendapat fadilah berkomo dan masuk air ke dalam hidung.
Cuma kita tidak dapat cara hak yang sempurna. Hak yang sempurnanya kita gabung. Okey, itu maksud dia. Seterusnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mithlu adh-dhufri lam yusibhu al-ma'u faqala irji' fa ahsin wudu'ak akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Maksud hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat seorang lelaki yang di kakinya tidak terkena air sebesar kuku. So mana ngak kuku? Kecil je kuku kan. Orang tu berwuduk tapi di kaki dia ada tak kena air sebesar kuku. Rasa nampak? Ada tak kena air sebesar kuku. Kita kalau besar kuku biarlah kita. Tapi daripada segi hukum tak boleh buat biar gitu. Daripada segi hukum kita jangan pakai kepala otak kita. Kalau ikut orang ramai buat, jeng lah kita. Bukan ikut hukum ni, bukan ikut orang ramai buat. Kena ikut hadis, kena ikut Quran, kena ikut hadis, mengikut kefahaman ulama-ulama muktabar. Bukan mengikut kepala otak kita. Betul dah hadis, betul dah Quran, tapi kena ikut juga lagu mana ulama-ulama muktabar memahami hadis dan Quran tersebut. Kita kalau sikit-sikit Allah beralah sikit je, tak kena sikit Allah beralah, tak boleh. Jangan buat Allah beralah gitu ni. Dalam hadis ni, satu ketika Anas bin Malik khabar Rasul melihat seorang lelaki itu, dia ambil wuduk, lepas daripada wuduk Rasul tengok di kaki dia ada sebesar tak kuku. Kuku besar mana ngak? Kuku manusia ni bukan kuku jin, bukan kuku gajah besar mana ngak kuku manusia? Besar tu je tak kena air di kuku. Rasul kata lagu mana? Lalu baginda bersabda, kembalilah dan sempurnakanlah wudukmu. Mu kena balik semula, sempurnakan wudukmu. Ambil wuduk semula. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh dia buat. Hadis ini adalah hadis sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita kena jagalah. Jangan sekali-kali ada di kaki kita suatu benda yang menghalang sampai air ke kulit. Sebab itulah di antara syarat wuduk adalah mesti kena tidak ada di kulit kita ma yamna'u wusulal ma'i ilal basharah, perkara yang menghalang air sampai kepada kulit. Kalau ada, maka tidak sah wuduk kita. Melainkan dalam keadaan darurah, itu masalah lain. Itu pun ada hukum dia. Kalau dalam kitab fiqh dia panggil ada sahibul jabirah ataupun ashabul jabair, orang yang ada pembalut disebabkan luka patah dan seumpamanya. Dia ada hukum dia lain pula. Tu ada cerita pula dalam kitab debat suku pula. Ni yang biasa-biasa ni, pastikan jangan ada perkara yang menghalang air daripada sampai ke kulit pada anggota wuduk kita. Dalam hadis ni menyatakan kaki, tapi kata ulama anggota-anggota yang lain sama juga hukum. Dalam hadis ni menyebut kaki, anggota lain sama juga hukum. Kalau ada sebesar kuku tak kena air, maka masih lagi tidak sah wuduk dia. Mesti kena uwi gata. Tengok Rasul suruh orang lelaki ni balik dia ambil wuduk semula. Rasul suruh dia ambil wuduk semula. Jadi sebab itulah kalau lepas daripada kita ambil wuduk, ternyata ada sisi ikan orang puang. Sisi ikan, bapak sisi ikan. Duk di lengang dia. Duk di muka dia, duk sedar tegang duk di muka. Ada masa duduk siang ikan mana tengok cermin. Masa solat je tengok cermin, memang tak sedar ada sisi ikan di muka kau. Ya takkan masa siang ikan nak tengok cermin kau. Tak siap siang ikan. Siang ikan tengok cermin, siang ikan tengok cermin. Memang tak siap lah. Kau orang puang kan dia minat dengan cermin kan. Dia orang puang susah kalau tak ada cermin kan, dia minat sungguh dengan cermin. Pas cermin kan. Jadi kalau dia duduk siang ikan nak tengok cermin, memang dok lah. Kena sisi ikan di muka ke, kena sisi ikan di tangan, dok sedar. Lepas tu ambil wuduk. Lepas ambil wuduk, Allah tengok ada sisi ikan dok setarang di muka, ada sisi ikan dok setarang di tangan. Maka kata ulama, wuduk dia tidak sah lagi. Dah cara dia lagu mana cara dia? Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, cara dia cabut sisi ikan.
Dah cabut nak tak mana? Tahu jangan makan. Tahu tak apalah, nak tak mana pun ikut nak tak dalam pering ke, nak tak dalam beg piti tu pasamung lah. Masalah sekarang ni cabut dah, buang lah. Lepas buang, basuh semula tepat hak yang tak kena air. Basuh semula. Lepas basuh semula, kalau katakanlah di muka, basuh semula di muka. Lepas tu tangan hak basuh dah tadi kena basuh mula. Dah tadi basuh dah. Mau basuh saat ni tu tak kena cara. Sebab benda tak kena cara. Kerana basuh tangan tidak boleh kita nak buat melainkan setelah daripada sempurna basuh muka. Sekarang ni muka sempurna tak lagi? Tak sempurna lagi. Maka tak boleh kita basuh tangan. Kerana di antara rukun wudu adalah tertib. Tidak boleh kita berpindah daripada satu rukun kepada rukun yang berikutnya melainkan setelah daripada sempurna rukun yang pertama. Selesai dah baru boleh kita pindah kepada basuh tangan. Sekarang ni muka tak selesai lagi, ada lagi tempat tak kena air. Maka kita basuh mula kawasan hak dah kena air. Kawasan tu je lah. Lepas tu baru basuh tangan mula. Siapa kepala mula, basuh kaki mula. Tu kita kena ingat cara dia. Melainkan kalau sekiranya lepas daripada kita ambil wudu orang puang, dia pun sebelum pergi semayang dia pun pergi pula kat ikan. Dia belek-belek tengok ikan. Lepas tu dia pun basuh tangan, masuk dalam bilik, tengok ada sisi ikan di muka. Okey, kata ulama kalau begini keadaannya, buang sisi ikan, kalau tak mau buang lok gitu pun tak apa, boleh semayang, tak perlu dah basuh mula muka. Sebab dia, sebab ada kemungkinan sisi ikan tu baru kena. Kang dia pergi main pula ikan lepas dia tu kang. Sekarang ni tadi dia siang ikan, dia ambil wuduk, dia pergi cara pula ikan. Jadi dia pun masuk. Jadi apabila dia tengok dalam cermin, ada si ikan, maka si ikan satu itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kena hak tadi, maka tak sah wuduk. Kemungkinan yang kedua baru kena. Okey, apabila ada dua kemungkinan, kaedahnya adalah, kaedah fiqh menyebut al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Asal setiap benda yang baru berlaku, kita kena takdirkan, kita kena letakkan masa yang paling dekat. Masa yang paling dekat kita kena letak yang kedua tu lah. Macam kita contoh gini lah, benar dah kita sebut sebelum daripada ni. Cuma ingat ke tak dah tahulah. Rasanya dak ingat belaka benda hak khabar. Dia masa dia dah, kita hak yang dang tua ni bukanlah macam ke otak orang muda. Tambah-tambah duk dengar ni ngatuk lagi, payah nak masuk mana kan. Jadi kita benda khabar sebelum ni. Kita lepas daripada semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita tengok tak cicak ada kaki. Allah, aku semayang dengan tak cicak. Okey, menurut pandangan masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i dalam masalah ni ada dua pandangan. Kita kabur mazhab pandangan hak yang sentiasa, hak yang kita tahu, hak yang difatwakan adalah kita kena semayang mula. Tak usah semayang kita sebab ada najis, walaupun kita tidak tahu. Tapi ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i dalam masalah ni, kita ambil pandangan hak yang mengatakan tak sah dulu. Okey, tak usah semayang kita. Sebab dia, sebab kita semayang dalam keadaan kita ada najis. Sedangkan di antara syarat sah sembahyang, kita kena suci daripada najis yang tidak dimaafkan pada pakaian, pada tempat dan pada tubuh badan. Okey, tak sah kita kena sembahyang mula. Masalah yang kedua, lepas daripada kita beri salam, kita jakah 2-3 jakah. Lepas daripada kita jakah 2-3 jakah, kita rasa ada benda dalam bawah kaki kita. Tengok-tengok, tarik cicak. Tak kira lah benda pun, asal benda najis, tarik kubah pun tak apa, tarik cicak pun tak apa, ikutlah asal kata benda tu benda najis. Kita pun tengok Allah tarik cicak. Yang mana tak cicak ada kaki kita, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kena dalam sembahyang lagi. Kemungkinan yang kedua, baru kena masa kita lakah saat ni. Maka kata ulama, sembahyang kita sah, tanpa perlu kita ulang balik. Kerana al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Asal setiap benda yang baru kena takdirkan dengan masa yang paling dekat. Mana masa paling dekat? Dalam sembahyang ke lepas jakah dah? Lepas jakah dah lah. Masa paling dekat, maka sembahyang kita sah. Banyaklah kaedah yang masuk ataupun hukum yang masuk dalam kaedah al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Kita buat contoh kepada orang puang pula. Contoh kepada orang puang. Jadi orang puang, contohlah kaedah ni. Orang puang bulan puasa baru ni dia datang haid, datang uzur. Maka bila datang uzur, maka tak boleh dah dia puasa. Setiap puasa yang ditinggalkan ketika dia uzur, maka wajib dia kena qada semula. Mesti kena qada semula. Baik, masuk bulan Syawal,
dia qada. Okey, tak apalah qada. Lepas daripada dia buka, selesai buka pun semua sekali, dia pun masuk tanah nak kecing. Tiba-tiba keluar darah, ada darah di spender dia. Ada darah haid lah. Yang mana darah tersebut kemungkinan baru keluar dan kemungkinan keluar sebelum daripada maghrib. Kalau yakin keluar sebelum daripada maghrib, maka puasa pada hari tersebut tidak sah. Kerana di antara syarat sah puasa adalah kena suci daripada haid dan nifas sepanjang hari. Tapi kalau yakin darah tu baru keluar selepas daripada maghrib, maka bermakna puasa dia sah. Jadi masalah sekarang ni was-was, cakap kita syok, ragu-ragu, darah ni keluar sebelum maghrib ke lepas maghrib? Maka kata ulama puasa dia sah. Kerana dia betul ada kemungkinan keluar sebelum maghrib, kemungkinan keluar tadi dah masa dia masuk pukul 6.30, kemungkinan keluar setelah daripada masuk waktu berbuka. Kata ulama, oleh kerana ada dua kemungkinan, maka puasa dia sah. Kerana dia al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Asal tiap-tiap benda yang baru berlaku kena takdirkan masa yang paling dekat. Takdir ke sekarang? Kena takdirkan masa sekarang. Jadi maka hukum puasa dia adalah sah. Okey. Seterusnya kata dia, jadi hadis ni Rasul suruh orang lelaki saat ni tu ambil wuduk semula. Elokkan balik wuduk. Dia sebenarnya dalam hadis irji' fa ahsin wudu'ak. Kembali elokkan wudukmu. Dia perkataan elokkan wuduk, dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan ambil wuduk semula, kemungkinan basuh semula kaki. Majoriti ulama mazhab Imam Syafi'i, bukan majoriti ulama, mazhab Imam Syafi'i dia kata maksud elokkan wuduk adalah basuh semula. Dan sebab dalam mazhab Imam Syafi'i mualak dalam wuduk tidak disyaratkan. Sebahagian daripada mazhab dia kata syarat mualak. Jadi kalau orang tu tak ada mualak, maka tak sah wuduk dia. Kalau lepas daripada dia ambil wuduk dalam 10 minit, tiba-tiba ternyata di kaki dia ada perkara yang menyebabkan air tidak rata, maka tak boleh basuh kaki, bahkan kena ambil wuduk mula. Sebab tak ada mualak dah, kering dah tadi. Mazhab Imam Syafi'i walaupun setengah jam, walaupun sejam, lepas ambil wuduk dah, tengok ada getah kaki. Getah tu memang kita yakin kena sebelum daripada ambil wuduk. Jadi dok rata lah. Dalam mazhab Imam Syafi'i buang getah tersebut, basuh kaki. Basuh kaki sahaja, tanpa perlu ambil wuduk semula. Kerana mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya mualak tidaklah menjadi syarat, tidak disyaratkan. Dan banyak lagi sandaran yang lain. Di antaranya Abdullah bin Umar pernah mengambil wuduk di pasar. Lepas tu sebelum selesai wuduk tinggal lagi basuh kaki, dia pergi ke masjid, jalan, selang beberapa ketika baru dibasuh kaki. Jadi bermakna mualak pada wuduk bukanlah disyaratkan. Kalau tak ada mualak tetap wuduk dia sah. Namun disunatkan kita mualak. Kita kena lepas basuh muka terus basuh tangan. Jangan ada senggang masa yang lama di antara basuh muka dan basuh tangan. Okey, habis. Okey, kita rasa situ dulu untuk malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa balik, akan datang, kita akan sambung balik. Kalau sekiranya dipanjangkan umur, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita bincangkan pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan dan sama-sama dapat mengambil manfaat. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.